Yesaya bab 13. Pernyataan ilahi tentang Babel kepada Yesaya anak Amos. Angkatlah panji-panji di atas gunung yang gondol. Berserulah dengan nyaring kepada mereka. Lambaikanlah tangan supaya mereka memasuki pintu gerbang para bangsawan. Aku telah memerintahkan kalangan yang kusucikan. Bahkan telah memanggil para kesatriaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, yaitu mereka yang bersukaria kerana kemegahanku. Ada keriuhan di gunung Ganang, seperti suara orang ramai yang besar jumlahnya. Ada bunyi kekecohan daripada kerajaan-kerajaan, daripada bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan alam semesta sedang mengerahkan pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, dari ufuk sana, yaitu Tuhan dengan senjata-senjata murkanya, hendak menghancurkan seluruh bumi. Meraung-raunglah, kerana hari Tuhan sudah dekat, hari pemusnahan yang datang daripada Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semua tangan akan menjadi lemah, dan hati setiap orang cair dan menjadi tawar. Mereka akan amat cemas, rasa perih dan sakit akan menjengkam mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan, seperti perempuan yang bersalin. Mereka akan saling berpandangan dengan hairan, wajah mereka merah padam. Lihat, hari Tuhan datang dengan bengis, dengan amarah, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk menjadikan bumi sunyi, dan untuk memusnahkan para pendosa dari dalamnya. Sesungguhnya, bintang-bintang di langit dan gugusan-gugusannya tidak lagi memancarkan sinarnya. Matahari akan menggelap sebaik sahaja terbitnya, dan bulan pun tidak akan memancarkan sinarnya. Aku akan menghukum dunia kerana kejahatannya, dan orang fasik kerana kesalahannya. Aku akan menghentikan rasa bongkak kalangan yang angkuh, dan meruntuhkan kesombongan orang kejam. Aku akan membuat orang lebih langka daripada emas murni, dan manusia daripada emas Ofir. Oleh sebab itu, aku akan menggetarkan langit, dan bumi akan bergoncang dari tempatnya, kerana murka Tuhan alam semesta pada hari amarahnya menyala-nyala. Seperti kijang yang diburu, dan seperti domba yang tanpa gembalanya. Setiap orang akan kembali kepada bangsanya. Setiap orang akan melarikan diri ke negeri masing-masing. Sesiapapun yang ditemukan akan ditikam, dan siapapun yang tertangkap akan tewas oleh pedang. Bayi mereka akan dihempaskan di hadapan mata mereka. Rumah mereka akan dijarah, dan istri mereka akan dirogol. Lihat, aku akan membangkitkan orang Madai untuk melawan mereka, orang yang tidak mengendahkan perak dan tidak menyukai emas. Busur panah mereka akan menghempaskan orang muda. Mereka tidak akan berbelas kasihan kepada buah kandungan, dan mereka tidak akan berasa hiba pada anak-anak. Babel, yang terindah antara kerajaan, kemegahan dan keangkuhan orang Kasdim, akan menjadi sama seperti Sodom dan Gomora apabila Allah menunggang balikkannya. Negeri itu langsung tidak akan dihuni lagi, dan tidak didiami turun-temurun. Orang Baduy Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala tidak akan membaringkan domba-dombanya di sana. Sebaliknya, haiwan gurun akan berbaring di sana, dan rumah mereka akan penuh dengan serigala. Burung-burung unta akan diam di sana, dan kambing-kambing liar akan melompat-lompat di situ. Anjing hutan akan meraung di kota-kota yang terbengkalai, dan serigala di istana-istana yang mewah. Waktunya hampir tiba, dan umurnya tidak akan dilanjutkan. Yesaya bab 14. Sesungguhnya Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel lagi, lalu menempatkan mereka di tanah mereka. Para pendatang akan bergabung dengan mereka dan menyatukan diri dengan keturunan kaum Yakub.
bangsa-bangsa akan menjemput mereka dan menghantar mereka pulang ke tempatnya. Keturunan kaum Israel akan memiliki orang itu sebagai hamba lelaki dan perempuan di bumi Tuhan. Mereka akan menawan orang yang dahulunya menawan mereka dan berkuasa atas para penindas mereka. Pada waktu Tuhan mengurniakan kepadamu kelegaan daripada kesusahan, keresahan dan kerja berat yang dipaksakan ke atasmu, maka engkau akan mengucapkan ibarat ini mengenai Raja Babel dan berkata, betapa si penindas berakhir, keganasannya sudah berakhir. Tuhan telah mematahkan tongkat orang fasik, yaitu tongkat kerajaan para penguasa, yang memukul bangsa-bangsa dalam kegeraman dengan pukulan yang tidak terputus, yang memerintah bangsa-bangsa dalam kemurkaan dengan seksaan yang tiada henti-hentinya. Seluruh bumi tenteram dan sentosa, semuanya bergembira dengan sorak-sorai. Bahkan pokok-pokok sanubar dan pokok-pokok aras di Lebanon bergembira kerana engkau. Kata mereka, sejak engkau terbujur kaku, tidak ada lagi yang naik kemari untuk menebang kami. Alam kubur di bawah bergetar untuk menyambut kedatanganmu. Dibangunkannya para arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua mantan raja bangsa-bangsa dibangkitkannya dari takhta mereka. Mereka semua akan berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga sudah menjadi lemah seperti kami. Engkau sudah menjadi seperti kami. Kemegahanmu sudah diturunkan ke alam kubur dengan bunyi gambusmu. Dengan berenga terhampar di bawahmu, dan ulat-ulat menjadi selimutmu. Betapa engkau jatuh dari langit, wahai bintang timur, anak fajar. Engkau ditumbangkan ke bumi, wahai penakluk bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak meninggikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di gunung pertemuan, di hujung sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi engkau malah diturunkan ke alam kubur, ke hujung liang kubur. Orang yang melihat engkau akan mengamat-amati dan memperhatikan engkau, lalu berkata, inikah dia yang membuat bumi gementar, yang menggoncang kerajaan-kerajaan, yang menjadikan dunia seperti gurun dan meruntuhkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan para tahanannya pulang ke rumah. Semua mantan raja bangsa-bangsa terbaring dalam kemuliaan di permakaman masing-masing. Tetapi engkau terbuang dari kuburmu, seperti cabang yang dipandang keji. Engkau berselubungkan kalangan yang terbunuh yang ditikam pedang, yang turun ke tempat batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan disatukan dengan mereka di dalam kubur, kerana engkau telah memusnahkan negerimu dan membunuh rakyatmu. Keturunan orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Siapkanlah tempat pembantaian bagi anak-anak mereka, kerana kesalahan nenek moyang mereka. Mereka tidak boleh bangkit menduduki dunia dan memenuhi permukaan bumi dengan kota-kota. Aku akan melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Aku akan melenyapkan Babel, baik namanya, saki-bakinya, maupun anak dan cucu cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuatnya menjadi milik landak dan menjadi paya-paya berair. Aku akan menyapunya dengan penyapu pemusnahan. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya, seperti yang kurancangkan, demikianlah akan terlaksana. Dan seperti yang kurancangkan, demikianlah akan terlaksana. Aku akan menghancurkan orang Asyur di tanahku, dan menginjak-injak mereka di atas gunung-gunungku. Kuk akan dibuang daripada umatku, dan beban akan disingkirkan daripada bahu mereka. Inilah rancangan yang telah ditetapkan untuk seluruh bumi, dan inilah tangan yang terhulur menentang segala bangsa. Apabila Tuhan alam semesta sudah menetapkan, siapa dapat membatalkan? Tangannya sudah terhulur,
siapa dapat mengembalikannya lagi? Pada tahun mangkatnya Raja Ahaz, datanglah pernyataan ilahi ini. Wahai seluruh Filistia, jangan gembira kerana rotan orang yang memukul engkau sudah patah. Sebab daripada akar ular itu akan muncul ular berbisa, dan buahnya akan menjadi ular naga terbang. Yang termiskin di antara fakir miskin akan mendapat makanan, dan orang sesak berbaring dengan aman. Tetapi aku akan mematikan akarmu dengan kelaparan. Saki-baki orangmu akan dibunuh. Meraung-raunglah, wahai pintu gerbang. Menjeritlah, wahai kota. Cemaslah, wahai seluruh Filistia. Kerana asap tiba dari utara, dan tidak ada yang mengundurkan diri daripada pasukan itu. Jawaban apakah yang akan diberikan kepada para utusan bangsa itu? Tuhan telah mengasaskan Sion, dan kalangan yang tertindas antara umatnya akan berlindung di dalamnya. Yesaya bab 15. Pernyataan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam satu malam Ar Moab dirosakkan dan dibinasakan. Sungguh, dalam satu malam Kir Moab dirosakkan dan dibinasakan. Dibon naik ke kuil di bukit-bukit pemujaan untuk menangis. Moab meraung-raung kerana Nebo dan kerana Medeba. Setiap kepala digondolkan, setiap janggut dicukur. Di jalan, mereka memakai kain kabung. Di atas bumbung rumah dan di tempat umum semua orang meraung-raung dan jatuh menangis. Hesbon dan Eleale menjerit. Suara mereka terdengar sampai ke Yahas. Oleh sebab itu, orang Moab yang bersenjata berteriak-teriak, hati mereka ketakutan. Hatiku menjerit kerana Moab. Para pengungsinya lari sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki tanjakan Luhit sambil menangis. Di jalan menuju ke Horonaim, mereka memperdengarkan jeritan kehancuran. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering. Rumput layu, rumput muda habis. Tidak ada lagi tumbuhan hijau. Oleh sebab itu, kekayaan yang diperoleh dan disimpan mereka akan diangkut mereka ke tepi sungai Harabim. Sungguh, jeritan melingkupi daerah Moab. Raungannya sampai ke Eglaim. Raungannya mencapai Ber Elim. Sungguh, air Dibon penuh dengan darah. Meskipun begitu, apa yang menimpa Dibon akan kulipat gandakan lebih lagi. Singa akan menyerang orang yang terselamat dari Moab, dan saki-baki orang yang masih ada di bumi itu. Yesaya bab 16. Kirimkanlah anak domba kepada penguasa negeri, dari Sela melalui gurun ke gunung puteri Sion. Seperti burung lari terbang, seperti isi sarang yang terusir. Demikianlah para putri Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berikanlah nasihat, buatlah keputusan, buatlah naungan yang teduh di bawah rembang panas. Sembunyikanlah orang yang terbuang, jangan serahkan orang pelarian. Biarlah orangku yang terbuang dari Moab tinggal sebagai pendatang denganmu. Jadilah tempat bersembunyi bagi mereka daripada si pembinasa. Si pemeras akan ditiadakan, pemusnahan akan berakhir, dan orang zalim akan dilenyapkan daripada dunia. Sebuah takhta kerajaan akan ditegakkan dalam kasih abadi, dan di atasnya akan duduk seorang yang boleh dipercayai di dalam kemah Daud. Dialah hakim dan penegak keadilan yang cepat melaksanakan keadilan. Kami sudah mendengar tentang keangkuhan Moab. Memang Moab menjadi sangat sombong. Kami mendengar tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kegeramannya. Cakap besarnya itu kosong belaka. Oleh sebab itu, orang Moab akan meraung-raung. Setiap orang akan meraung-raung kerana Moab. Apabila mengingat kue kismis Kir Hareset, mereka akan merintih, berasa sangat terpukul. Sungguh, ladang-ladang Hesbon merana,
Begitu pula pokok anggur Sibma. Penguasa bangsa-bangsa telah mematahkan sulur anggur pilihan yang dahulu menjalar sampai ke Yazer dan merambat ke gurun. Carang-carangnya menyebar dan menyeberangi laut. Oleh sebab itu, aku hendak turut menangis dengan Yazer kerana pokok anggur Sibma. Aku akan membasahi kamu dengan air mataku, wahai Hesbon dan Eleale, kerana pekik perang telah diperdengarkan atas hasil buah-buahan musim panasmu dan atas hasil tuaianmu. Sukacita dan kegembiraan lenyap daripada ladang yang subur. Di kebun-kebun anggur tidak ada lagi sorak-sorai atau teriakan kegembiraan. Tidak ada lagi orang yang mengirik anggur di tempat pemerasan. Aku telah menghentikan pekik kegirangan itu. Oleh sebab itu, hatiku berdenting seperti kecapi kerana Moab. Begitu pula batinku kerana Kir Hareset. Apabila Moab datang menghadap, apabila ia menyusahkan dirinya di atas bukit pemujaan dan masuk ke tempat keramatnya untuk berdoa, ia tidak akan mendapat apa-apa. Itulah firman yang disampaikan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Tetapi sekarang Tuhan berfirman demikian. Dalam waktu 3 tahun, menurut tahun kerja orang upahan, kemuliaan Moab besertakan seluruh halayak ramainya akan menjadi kehinaan. Saki-baki orangnya akan tinggal sedikit sahaja dan tidak berdaya. Yesaya bab 17. Pernyataan ilahi tentang Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik akan disingkirkan sehingga tidak lagi menjadi sebuah kota. Dia akan menjadi timbunan puing. Kota-kota Aroer akan ditinggalkan dan menjadi tempat kawanan ternakan yang berbaring tanpa ada yang mengusik. Kubu akan lenyap dari Efraim dan kerajaan dari Damsyik. Saki-baki orang Aram akan senasib dengan kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Pada waktu itu, kemuliaan Yakub akan amat berkurang dan tubuhnya yang tegap akan menjadi kurus. Keadaannya akan sama seperti apabila penuai mengumpulkan gandum yang belum dipotong dan memetik bulir-bulirnya dengan tangannya, atau seperti apabila seseorang memungut bulir gandum di lembah Refaim. Tetapi sisa-sisa akan ditinggalkan untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. 2 atau 3 buah tertinggal di hujung dahan teratas, 4 atau 5 di dahan-dahannya yang penuh buah. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada hari itu, orang akan memandang penciptanya, dan matanya akan memperhatikan yang Maha Suci, Allah Israel. Dia tidak akan memandang lagi mazbah-mazbah buatan tangan, dan tidak akan memperhatikan lagi barang yang dibuat jari-jarinya, baik patung-patung Asyera maupun tugu-tugu mazbah dupa. Pada waktu itu, kota-kota benteng mereka akan menjadi seperti tempat yang terbengkalai di hutan dan di puncak gunung yang ditinggalkan kerana orang Israel. Semua itu akan menjadi sunyi sepi. Engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat batu pejal yang menjadi bentengmu. Oleh sebab itu, walaupun engkau menanam tanam-tanaman yang indah dan mencangkukkan cabang-cabang asing, walaupun engkau memagarinya pada hari engkau menanamnya, dan paginya kau buat benihmu berbunga, hasil tuaian itu akan lenyap begitu sahaja pada hari kesakitan dan penderitaan yang sangat parah. Wahai ramainya umat banyak bangsa, deru gemuruh mereka seperti deruan ombak laut. Wahai riuhnya suku-suku bangsa, mereka menderu seperti deruan air berombak besar. Suku-suku bangsa menderu seperti deru limpahan air, tetapi Tuhan mengherdik mereka sehingga mereka lari jauh-jauh. Mereka diburu seperti sekam yang diterbangkan angin di gunung-gunung, seperti debu yang diterbangkan angin puting beliung. Pada waktu senja, lihat, ada kengerian,
Sebelum pagi hari, mereka sudah tiada. Itulah bahagian bagi orang yang menjara kita, dan takdir yang ditentukan bagi kalangan yang menjara kita.